Aku sedih, kau tahu tak, kau buat perangai macam ni. Aku ni mak kau tahu tak. Kenapa kau melawan cakap aku macam ni? Engkau ni nak jadi apa? Malulah sikit. Mak ni bukan kisah pasal apa jiran-jiran cakap. Tetapi kau tu perempuan, kau tahu tak Emily? Kalau apa-apa jadi dekat kau, apalah yang akan berlaku kat mak? Kadang-kadang perubahan dalam hidup kita tak boleh jangka kan. Yang dahulunya orang ni jahat, esok tiba-tiba jadi baik. Orang ni yang semalamnya susah, esok-esok dia jadi orang kaya. Yang lagi pisang dia lagi kaya daripada kau. Dan itulah yang berlaku kepada seorang gadis yang lahir di Sarawak bernama Sarah. Sarah yang memang lahir daripada keluarga yang susah. Aku boleh cakap keluarga yang daif. Memang susah betul. Sejak daripada muda, Sarah ni berusaha. Dia mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Dan dalam dia ingin mengejar cita-cita dia tu, akhirnya dia berkenalan dengan seorang usahawan yang memang kaya raya, yang telah pun mempunyai syarikat yang besar dekat Sarawak tu, bernama Effendi. Dan kalau dah jodoh memang tak ke mana lah. Jadi Sarah ni sewaktu dia ingin mengecapi kejayaan dia bertungkus lumus lah dengan bisnes jual barang-barang makeup, jual set-set perkahwinan. Sebab Sarah ni daripada kecil lagi, sewaktu remaja lah, bukanlah daripada kecil, tetapi sewaktu remaja dia mengidamkan satu hari nanti dia nak ada butik perkahwinan dia sendiri. Jadi dalam masa yang sama dia berkenalan lah dengan Effendi ni. Effendi ni pula alhamdulillah tertarik dengan perangai dan pewatakan yang Sarah ni ada, lalu mereka pun mendirikan rumah tangga. Jadi semenjak Sarah berkahwin dengan Effendi, kehidupan dia berubah 360 darjah. Yang dahulunya Sarah terpaksa membanting tulang siang dan malam untuk menaikkan perniagaan dia, untuk mencapai cita-cita dia mempunyai butik perkahwinan sendiri. Akhirnya telah dibantu oleh suami tersayang yang bernama Effendi ni tadi. Disebabkan Effendi ni dah kaya raya, dia kahwin pula dengan Sarah. Dia tahu pula Sarah ni memang daripada dulu nak ada butik perkahwinan sendiri. Lalu Effendi pun tolonglah untuk Sarah ni memajukan bisnes dia. Jadi apabila dua-dua dah kaya raya, dua-dua dah mempunyai bisnes ataupun syarikat masing-masing, tak heranlah kalau aku katakan kenapa Effendi dan juga Sarah ni cukup terkenal di kalangan jiran-jiran, kawan-kawan dan juga penduduk setempat dia. Dekat taman perumahan yang Sarah dan Effendi ni tinggal, aku boleh katakan nama dia orang dah cukup famous, dah cukup masyhur dah. Sebab apa sampai famous dan masyhur? Mereka berdua ni memang pemurah gila. Manalah jiran-jiran tak suka. Segala masalah kewangan, segala masalah makanan yang dihadapi oleh jiran-jiran dan juga penduduk-penduduk kat situ dibiayai oleh Effendi dan juga Sarah ni. Orang cakap ringan tulang. Bukan ringan tulang lah. Orang cakap apa tu? Ringan tangan lah. Apa sahaja masalah yang jiran-jiran dia mengadu dekat Effendi ataupun Sarah, dah confirm mereka berdua akan tolong. Dan disebabkan perangai mereka berdua yang cukup pemurah, yang memang suka tolong orang, alhamdulillah selepas mendirikan rumah tangga hampir 3 tahun, ada satu lagi perkabaran baik buat keluarga Sarah dan juga Effendi ni. Telah sekian lama Sarah menantikan untuk menimang seorang anak perempuan. Akhirnya dengan sifat sabar yang Sarah dan Effendi ni ada, mereka dikurniakan seorang anak perempuan yang diberi nama Emily. Jadi kehidupan mereka ni apabila dah ada anak, aku boleh cakap kehidupan yang sempurna lah. Ada duit, ada rumah yang besar, ada kereta yang selesa, dan juga sekarang ni dah ada anak perempuan yang boleh membahagiakan ataupun menceriakan rumah tangga Effendi dan juga Sarah. Tetapi dalam kebahagiaan yang
yang mereka kecapi. Disebabkan Sarah dan juga Effendi ni lebih sibuk menguruskan hal syarikat masing-masing, sibuk sangat membantu jiran-jiran yang susah, itu telah menyebabkan mereka berdua ni lupa yang mereka ada anak perempuan yang perlu diberikan kasih sayang, yang perlu diberikan perhatian. Jadi sewaktu Emily dah berusia 16 tahun, dia menjadi seorang remaja yang memberontak, yang tak nak dengar cakap mak bapak, yang pulang lewat, kadang-kadang keluar sampai 2-3 pagi baru balik, sedangkan keesokan harinya Emily ni perlu pergi ke sekolah. Jadi itu telah membuatkan Sarah ni beberapa kali memarahi perangai Emily ni. Bagi diri Sarah, sepatutnya seorang anak gadis yang sudah pun berusia 16 tahun pandai menjaga diri sendiri. Engkau sepatutnya dah tahu dah yang mana baik, yang mana buruk. Bukannya engkau pergi membuang masa bersama kawan-kawan kau buat perkara-perkara yang tak berfaedah. Manalah mama dengan ayah nak letak muka. Sarah ni dah malu dah. Jiran-jiran dah mula mengata dah, Sarah dan juga Effendi ni tak reti jaga anak. Sarah dan Effendi tak reti nak didik anak. So manalah Sarah ni tak malu muka dia. Dia dah lah banyak membantu orang. Tengok-tengok anak perempuan dia sendiri yang suka buat perangai. Jadi telah berlakulah beberapa kali pergaduhan di antara Sarah dan juga Emily ni, dan nak bertambah teruk apabila masuk sahaja tahun 2001, dikatakan keluarga Sarah ditimpa satu lagi masalah yang agak besar, guys. Pada 7 Julai 2001, Sarah dan juga Emily dikejutkan dengan satu perkabaran yang cukup menyedihkan hati mereka berdua. Kehidupan mereka berdua berubah 360 darjah dalam sekelip mata sahaja. Dikatakan sewaktu pulang bekerja, Effendi terlibat dalam satu kemalangan maut dan itu telah meragut nyawa Effendi. Dan sejak daripada hari itu, Sarah dah tahu dah, sekarang ni dia dah tak ada tunjang utama keluarga. Dialah yang terpaksa memberikan sepenuh perhatian, kasih sayang, terpaksa membesarkan Emily ni sebagai ibu tunggal. Bukan senang pekerjaan tu. Dan sewaktu majlis untuk menguruskan jenazah Effendi ni, Sarah didapati terlalu sedih. Beberapa kali dia jatuh pingsan. Jiran-jiran, sahabat-sahabat handai yang terpaksa memapah Sarah ni. Dan semasa nak kebumikan jenazah Effendi ni, Sarah ni tak dapat menahan air mata dia. Hati dia hancur. Dia tak sangka bahawa suami tercinta boleh meninggalkan dia dalam sekelip mata. Tengah dia mencapai kebahagiaan, tengah dia ingin membesarkan Emily ni, tiba-tiba Effendi ni telah hilang dalam kehidupan dia. Jadi waktu kat kubur tu, selepas dah tanam apa semua, sebelum Sarah ni beredar, Emily dah beredar dulu dah. Maybe dah terlalu sedih kan. Sarah ni sempat lagi tu menyanyikan lagu yang sedih buat suami tercinta ni. Dalam doaku, ku sebut namamu, tenanglah di kau di sana. Sedih-sedih pun nyanyi. Jadi lepas dah nyanyi, dah buat konsert dah semua, Sarah ni pun balik lah. Jadi semenjak daripada tu, kehidupan Sarah ni kenapa berubah 360 darjah? Yelah, dah tak ada suami tu satu hal. Masalah kewangan pun satu masalah juga. Disebabkan Effendi ni dia ada syarikat dia sendiri, tapi bila dia dah tak ada, bukanlah semua hasil duit daripada syarikat tu akan pergi ke Sarah. Sebab Effendi ni ada rakan kongsi yang lain. Seramai 3 orang lagi rakan kongsi bisnes Effendi ni. Jadi bila Effendi tak ada, rakan-rakan kongsi ni lah yang meneruskan hasil syarikat tu. Manakala si Sarah ni dapat sumber pendapatan dia daripada bisnes perkahwinan dia, daripada butik perkahwinan yang dia ada tu. Dan itu telah menyebabkan kehidupan dia yang dulu suka membantu orang, yang dahulunya suka membantu jiran-jiran tetangga
apa, sekarang ni dah tak berkemampuan dan nak bertambah teruk dengan perangai Emily ni sejak kematian Effendi. Kalau bertambah baik tak apa, tapi bertambah teruk. Selepas Emily ni menjangkau ke usia 18 tahun, waktu sekolah pun pulang lewat. Bila dah berusia 18 tahun, kadang-kadang Emily ni sampai tak balik rumah. Tak balik rumah tu kalau bagi tahu Sarah tu boleh tahan cerita lagi. Tetapi Emily ni 2-3 hari tak pulang. Bila dia balik, bila Sarah tanya dia, "Emily, kau pergi mana ni?" Emily ni tak menjawab pun. Paling kurang pun Emily ni akan cakap, "Alah, ibu ambil tahu hal ibu je lah. Apa yang ibu kisah sangat? Emily dah habis sekolah lah. Emily bukan budak-budak lagi." Biadab betul Emily ni. Kau bayangkan dia boleh menjawab macam tu je dekat mak dia. Dah lah Sarah ni tengah nak betulkan kehidupan dia balik. Anak perempuan pula buat perangai macam ni. Manalah hati Sarah ni tak hancur. Beberapa kali dia menangis. Dia berdoa supaya Allah tolonglah bagi petunjuk ke anak perempuan aku ni. Bukanlah senang untuk aku mendidik dia seorang diri, untuk aku menjaga dia seorang diri. Itulah pengorbanan seorang ibu. Setelah bertahun-tahun selepas kematian Effendi, dikatakan terjadinya satu kejadian yang agak menyeramkan dekat rumah si Sarah ni. Yang pada dahulunya okey sahaja, tak ada pun sebarang masalah selain daripada Emily tu. Tetapi sejak 2-3 menjak ni, dikatakan dekat rumah Sarah ni, Sarah telah mengalami beberapa kejadian. Terdengar bunyi seakan-akan orang tengah berjalan dalam rumah. Sedangkan pada masa tersebut Emily tak ada di rumah. Emily tengah tidur kat rumah kawan-kawan dia. Jadi siapa yang berjalan dalam rumah? Yang pada awalnya Sarah ni masih berfikiran positif lagi. Kemungkinan dia masih lagi ada perasaan sedih. Dia masih lagi tertekan dengan kehidupan dia, terpaksa menguruskan syarikat, terpaksa menguruskan hal anak Emily yang selalu buat perangai ni. Jadi kemungkinan itu hanya mainan perasaan. Tapi bertambah teruk lepas dah dengar bunyi tapak kaki setiap malam. Kali ni perabot-perabot dekat rumah tu dialih pula. Kadang-kadang perabot dekat rumah tu beralih secara sendiri. Kerusi-kerusi kat meja makan tu, keesokan paginya apabila Sarah bangun, dia tengok kerusi meja makan tu berada dalam posisi yang berselerak. Seakan-akan ada orang yang dah tarik kerusi tu daripada tempat asal dia. Dan lagi teruk, dikatakan adalah satu malam sewaktu Sarah dan Emily ni sedang menonton televisyen di area ruang tetamu, tiba-tiba Sarah ni terdengar di hujung telinga dia seakan-akan ada orang tengah memasak di dapur. Dengarlah bunyi periuk, bunyi kuali, tungtang tungtang tungtang. Jadi Sarah ni pun bangun secara perlahan menuju ke area dapur dia. Dan sebaik saja dia sampai dekat area dapur, bunyi yang dia dengar rancak tadi tu tiba-tiba menjadi sunyi sepi. Dia tengok dekat area dapur tu, dia tak nampak pun ada orang. Jadi Sarah ni daripada dia boleh husnuzon, daripada dia boleh bersangka baik lagi, dia dah mula rasa takut dah. Dan kadang-kadang gangguan ni menjadi punca pergaduhan di antara Sarah dan juga Emily ni. Disebabkan Emily ni ada masanya dia akan marah mak dia ni. Yang mama masuk bilik Emily tak bagi tahu Emily apa hal. Lepas tu berselerakkan bilik Emily. Emily tak sukalah macam ni. Lain kali kalau nak masuk bilik Emily, bagi tahulah. Janganlah buat Emily ni macam budak-budak. Jadi Sarah ni tak faham, bila masa pula yang mama masuk bilik engkau Emily? Mama tak pernah pun masuk, apatah lagi nak sentuh barang-barang peribadi kau. Dah mula dah barang-barang dalam bilik Emily pula dah berselerak lah. Lepas tu ada masa pula barang-barang dekat area ruang tetamu dialih, dikocak-kacir kan. Meja dekat atas kursi lah. Dah Sarah ni pula marah Emily. Kalau kau nak memberontak pun janganlah sampai kurang hajar. Meja makan kau letak atas kursi apa semua. Engkau ni dah biadab sangat. Dah Emily pula menafikan. Bila masa pula Emily letak kursi atas meja? Mama ni dah pahal, dah gila ke apa? Dah mula bergaduh dah. Benda ni dia main suka hati dia je. Alih barang lah, berselerak lah. Seakan-akan gangguan ataupun jin ni saja nak kasih anak beranak ni
bergaduh sesama sendiri. Dan kemuncak dia macam mana? Kemuncak dia dikatakan adalah satu malam ni, selepas dua anak beranak ni dah masuk ke bilik masing-masing untuk lelapkan mata, tengah lena-lena tidur tu, dalam pukul 3 lebih pagi Sarah ni terjaga daripada tidur dia. Dan alangkah terkejutnya Sarah ni, sewaktu dia menggosokkan mata dia disebabkan mamai pada pagi tu, tiba-tiba betul-betul di hujung katil dia, Sarah ternampak ada satu susuk tubuh lelaki tengah berdiri di hujung katil. Jadi pada awalnya Sarah ni ingatkan anak perempuan dia, Emily. Tetapi selepas mata Sarah ni dah makin jelas, alangkah terkejutnya si Sarah ni apabila dia dapati susuk tubuh yang berdiri kat hujung katil tu bukanlah anak perempuan dia, Emily, tetapi susuk tubuh tu adalah bekas suami dia, arwah Effendi, yang tengah berdiri di hujung katil dengan muka yang pucat, mata berwarna hitam. Arwah Effendi ni seakan-akan ingin menerkam ke arah Sarah. Jadi itu telah menyebabkan Sarah ni apabila dia ternampak arwah suami dia berdiri di hujung katil tu, seakan-akan ingin menerkam ke arah dia, Sarah ni menjerit sekuat hati. Dia tak buang masa, dia bingkas bangun daripada katil dia, terus berlari menuju ke bilik anak dia, Emily. Dan dia dapati Emily ni masih belum lelapkan mata. Dan sewaktu Sarah ni masuk terjah terus ke dalam bilik Emily, Emily ni tergamam tengok ibu dia, mak dia ni dalam keadaan pucat sambil menangis-nangis, terus memeluk dia. Jadi Emily pun tak cerita banyak, Emily pun peluklah balik mak dia, sebab Emily tahu mungkin ada sesuatu yang telah terjadi yang telah membuatkan Sarah ni teramat takut. Jadi pada malam tu mereka berdua pun tidurlah bersama. Dan disebabkan gangguan tu makin bertambah teruk, akhirnya apa yang berlaku tu dapat juga dibongkarkan oleh Sarah ni apabila Sarah ni dia bertanyakan tentang apa yang berlaku dalam rumah dia kepada anak perempuan dia, Emily. Dan jawapan Emily ni akan membuatkan korang tergamam, guys. Bukan sekali, bukan dua kali, bukan 3 kali dan juga bukan 4 kali, tetapi hampir 6 kali arwah suami Sarah telah munculkan diri dia dan menakutkan si Sarah ni semasa dia nak tidur. Sehingga kan ada masanya semasa Sarah ni didatangi oleh arwah suami dia dengan muka yang menakutkan, beberapa kali suami dia akan cakap dekat Sarah, "Maafkan abang, maafkan abang. Abang bersalah. Apa yang abang buat dekat anak kita, itu semua salah abang. Jangan hukum abang. Maafkan abang." Itulah apa yang diungkapkan oleh Effendi setiap kali arwah ni datang untuk menakutkan si Sarah ni. Jadi selepas berulang kali Sarah ni terdengar ucapan yang sama daripada arwah suami dia, "Maafkan abang, bukan salah Emily tetapi salah abang." Manalah mak dia, Sarah ni, tak terus menanyakan Emily ni, apa sebenarnya yang berlaku ni? Kenapa rumah kita yang dahulunya okey dah mula banyak gangguan ni? Dan selepas dipaksa berkali-kali oleh Sarah ni, akhirnya Emily mengaku. Emily cakap dekat mak dia, "Yelah mama, Emily mengakulah. Emily yang panggil ayah. Emily yang panggil ayah untuk muncul balik. Kenapa puas hati sekarang?" Itu telah membuatkan mak dia, ya Allah, terkejut. "Beruk engkau, yang kau pergi panggil pula bapak kau dah. Kenapa? Apa yang kau buat ni, Emily?" Lalu Emily pun cakaplah dekat mak dia, "Ini kawan Emily lah yang ajar. Ini untuk seru orang yang dah tak ada balik. Emily adalah urusan Emily dengan arwah ayah yang tak settle lagi. Apa yang mama susah nak faham ni? Alah, lain pun gangguan ni hal kecil je lah." Lalu mak dia pun dah tak boleh kasih can dah. Anak dia ni, Emily ni, daripada liar, daripada suka pulang lewat malam, pergi berjimba pula dengan kawan-kawan lelaki, perempuan apa semua, sekarang ni dah mula pandai pula buat ilmu
lampu hitam, seru balik arwah ayah datang ke rumah. Lalu mak dia pun tak kasih can, terus marah Emily ni. Sekarang ni apa yang kau buat? Kau berhenti semua ni. Mama dah tak nak dengar dah semua ni. Engkau ni memang anak sial lah. Engkau ni memang tak guna lah. Sepanjang aku hidup, aku didik kau dengan ilmu agama tau. Ini balasan kau selepas ayah kau dah tak ada. Apa engkau ni? Aku tak kira. Minggu depan aku panggil ustaz. Aku nak biar ustaz tu bersihkan rumah kita. Engkau jangan buat perangai lagi Emily. Itulah yang diungkapkan oleh Sarah kepada Emily. Lalu Emily pun merajuk, terus berlari masuk ke dalam bilik. Jadi pada minggu hadapan, nak pendekkan cerita, kalau tak jaga, aku nak cakap ustaz tu dia pergi call lah, ustaz tu tak boleh datang lah apa semua. Nak dipendekkan cerita, selepas 2-3 kali ustaz tu asyik sibuk je, dan akhirnya Sarah ni berjaya juga mendapatkan seorang ustaz untuk datang ke rumah dia, tengokkan rumah dia ni betul ke arwah suami dia dah datang balik ke, nak mengkucak kacirkan rumah dia. Jadi bila ustaz tu datang ke rumah Sarah, ustaz tu tengok apa semua, lalu ustaz tu pun menasihatkanlah Sarah. Selepas dia dah pagar rumah tu, dah mula baca ayat-ayat ruqyah, dia pun cakaplah dekat Sarah, sekarang ni dalam agama kita, arwah ataupun orang yang telah meninggal dunia tidak boleh kembali balik. Tak kisahlah untuk menakutkan kita ke, untuk minta maaf ke, untuk berkasih sayang dengan kita ke, semua tu dah tak ada dah. Selepas orang tu dah pergi, itu semua urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa apa yang mengganggu puan dan anak perempuan puan bukanlah arwah suami, tetapi jin. Jin yang apabila anak puan pergi seru, jin inilah yang datang menyerupai arwah suami puan untuk menakut-nakutkan puan. InsyaAllah selepas saya dah bersihkan rumah ni, InsyaAllah dah tak ada dah gangguan. Lalu Sarah pun berasa lega lah. Tetapi sebelum ustaz tu pulang ke rumah, ustaz tu sempatlah berborak bersemuka dengan Sarah ni tanpa kehadiran Emily. Ustaz tu nasihatkan Sarah ni supaya kalau boleh bawalah berbincang dengan anak tu. Janganlah marah dia walaupun dia telah melakukan perkara-perkara yang syirik dengan memanggil jin, dengan bersekutu dengan jin, tetapi nasihatlah dia, tanyalah dia elok-elok, cuba cari punca masalah kenapa anak puan berbuat demikian. Lalu Sarah ni pun menerima dengan hati yang terbuka, dan ustaz tu pun pulanglah ke rumah. Dan selepas ustaz tu dah bersihkan rumah Sarah ni, rumah dia pun kembali normal balik. Tetapi itu hanya untuk tempoh yang sekejap sahaja. Selang 2-3 bulan, Sarah mula mengalami mimpi yang menakutkan. Gangguan bunyi orang berjalan, barang-barang dialihkan, bunyi hilayan ketawa dalam rumah, dan penampakan arwah suami Sarah ni dah mula kembali balik. Itu telah membuatkan Sarah ni daripada seorang ibu yang penyayang, daripada dia boleh bertolak ansur lagi dengan anak perempuan dia Emily ni, Sarah ni dah jadi panas baran dah. Dia dah tak boleh sabar dah. Aku dengan masalah nak uruskan syarikat lagi, dengan kewangan kita yang makin nipis, dengan rumah ni lagi, dengan hal engkau lagi yang tak bekerja walaupun dah habis sekolah, suka berfoya-foya. Pemikiran si Sarah ni dah serabut dah. Jadi dikatakan adalah satu hari selepas Emily ni keluar pergi karaoke berjimba dengan kawan-kawan dia, sifat seorang ibu, Sarah ni sanggup tidur di sofa ke area ruang tamu tu sampai pukul 2 pagi menantikan kepulangan anak dia yang tersayang ni. Sebaik sahaja Emily masuk ke rumah, Sarah ni terjaga daripada tidur. Sebaik saja dia nampak Emily, Sarah ni tak buang masa dah. Ni nak mood marah ni. Bila Sarah nampak je Emily, Sarah ni terus pang! Sekuat hati 360 km sejam pelempang ni hinggap dekat muka Emily. Lalu Emily pun berpaling muka dia sampai tersembur air liur ni. Lalu Emily terus marah mak dia. Emily pula marah mak dia. Apa hal mama ni? Kenapa lempang Emily? Terus Sarah cakap, engkau ni, kau nak jadi apa ni? Kau tak malu
ke Emily? Kau tak malu ke dengan jiran-jiran semua? Apa jiran-jiran cakap? Engkau keluar dengan siapa tu? Dengan laki kau pergi naik motor apa semua. Engkau ni ada otak tak ada otak? Sekarang dah pukul berapa ni? Dah pukul 2 pagi. Kau tahu tak setan? Emily pun terus tak kasih can kau. Lepas dah kena lempang, lepas dah kena maki dengan mak dia macam tu, Emily ni terus cakap dekat Sarah, apa mak ni? Kenapa mak sanggup lempang anak mak macam ni? Pergi mampus lah apa yang jiran-jiran fikir. Yang mak daripada muda sampai tua kisah sangat apa yang jiran fikir tentang family kita. Apa hal? Dan itu telah menyebabkan Sarah ni menangis teresak-esak. Dia tak sangka anak perempuan yang dia kandung, yang dia besarkan penuh kasih sayang, sanggup melawan cakap dia. Sedangkan dia dilanda masalah dengan ada gangguan lagi, dengan stres isu kewangan, isu syarikat. Anak pula boleh menjawab sesuka hati macam tu. Lalu Sarah pun cakap lah dekat Emily ni, aku sedih kau tahu tak, kau buat perangai macam ni. Aku ni mak kau tahu tak? Kenapa kau melawan cakap aku macam ni? Engkau ni nak jadi apa? Malulah sikit. Mak ni bukan kisah pasal apa jiran-jiran cakap, tetapi kau tu perempuan, kau tahu tak Emily? Kalau apa-apa jadi dekat kau, apalah yang akan berlaku kat mak? Mana yang mak nak simpan muka ni? Engkau ni boleh tak dengar cakap mak? Beberapa kali Sarah ni pukul anak dia. Engkau ni tak dengar cakap aku. Engkau ni bawa sial. Engkau ni apa nak jadi? Boleh tak jangan pentingkan diri kau? Emily pentingkan diri? Mama cakap Emily yang pentingkan diri. Daripada kecil, Mama dengan ayah yang tak kasih perhatian ke Emily, Emily yang pentingkan diri. Mama yang sibuk cari duit, ayah yang sibuk cari duit, sampai tak ada masa untuk dengar, untuk faham apa yang Emily rasa. Emily yang pentingkan diri. Mama dengan ayah yang sibuk dengan harta, yang sibuk sangat, kisah sangat tentang apa yang jiran-jiran, tentang apa yang orang kata. Itu yang Mama cakap Emily pentingkan diri. Semasa arwah ayah masih hidup, Mama pernah ambil kisah pasal Emily? Tak pernah. Mama pernah tahu apa yang ayah pernah buat kat Emily semenjak Emily kecil lagi. Mama tak pernah tahu. Mama tak pernah ambil kisah. Jadi jangan sekali pun Mama cakap Emily yang pentingkan diri. Mama tahu tak waktu Emily kecil dulu, ayah setiap hari masuk dalam bilik Emily, raba Emily, hampir rogol Emily. Mama pernah tahu? Mama tak pernah tahu. Setiap kali Emily mandi, arwah ayah pergi tengok, pergi mengendap Emily masa mandi, Mama pernah persoalkan benda tu. Mama pernah tak marah ayah benda tu? Waktu Emily bagi tahu Mama yang ayah buat macam tu, apa yang Mama buat tentang Emily? Mama cakap Emily reka cerita. Mama cakap Emily saja benci ayah macam tu. Sedangkan ayah yang cuba nodai anak sendiri, ayah yang sendiri cuba nak rosakkan Emily. Sekarang bila Emily buat perangai macam ni, Mama nak cakap semua tu disebabkan Emily pentingkan diri. Ini semua salah Mama. Mama tahu tak? Mama yang buat semua ni. Mama yang menjadi punca Emily jahanam. Emily rosakkan hidup Emily macam ni. Sekarang ni jangan sesekali Mama cakap Emily yang pentingkan diri. Mama tu yang buta. Selama ni apa yang arwah ayah buat dekat Emily, sampai Emily ni rasa harga diri Emily ni dah tak ada, Mama tak pernah persoalkan. Jangan Mama cakap Emily yang pentingkan diri. Emily benci Mama. Emily benci Mama. Dan akhirnya segala-galanya terbongkar. Sarah dah tak tahu nak cakap apa. Dia terkejut dengan pengakuan Emily. Barulah dia tersedar selama ini perangai Emily yang suka memberontak, yang suka keluar bersama kawan-kawan, yang tidak mahu dengar cakap dia, adalah refleksi balik, adalah pantulan kepada perangai Sarah. Setiap aduan yang diadukan Emily kepada diri dia, selama ini dia tak nak dengar. Dia pernah bagi tahu mak dia ni yang bapa dia raba dia, yang bapa dia mengendap dia waktu dia mandi. Tetapi apa yang Sarah buat? Sarah tuduh pula Emily ni saja reka cerita, dan akhirnya nasi telah menjadi bubur. Apa yang terjadi kepada Emily adalah perbuatan bapa kandung dia sendiri yang sanggup nodai anak, yang sanggup mengendap, meraba semasa Sarah ni tak ada dekat rumah.
rumah, tetapi Sarah juga sebagai seorang ibu telah gagal menjaga anak perempuan dia daripada bahaya. Dan bahaya tu pula yang menyedihkan daripada bapa dia sendiri. Dan kehidupan Sarah dan Emily sejak daripada tu dah makin renggang. Emily dikatakan selepas dia dah mula bekerja, dia tidak lagi tinggal serumah bersama ibu dia Sarah. Cuma dia hanya mengirimkan wang supaya dia tak nak jadi anak yang derhaka, tetapi dia dah tak percaya dah ibu dia kerana selama ni daripada dia kecil, ibu dia tak pernah kisah pasal dia. Ibu dia Sarah ni terlalu percaya, terlalu sayang Effendi ni sebab Effendi ni mampu memberikan dia segala-galanya. Rumah yang besar, duit yang banyak, kereta yang banyak. Tetapi akhirnya dia terlupa harta yang paling besar dalam kehidupan dia bukanlah rumah yang besar, bukanlah kereta yang selesa, tetapi seorang anak yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah pengajaran yang teramat besar dalam kehidupan Sarah, guys. Allahu Akbar. Tak perlu kau ucap, kau bukan terbaik buat diriku. Sedang ku cuba menjadi yang terbaik untuk dirinya. Ku terima takdir ini, andainya kau bukan milikku lagi. Oh, pisanglah engkau Sarah. Itulah kisah di antara Sarah dan juga Emily. Apa yang dia idamkan, rumah yang besar, ada butik perkahwinan dia sendiri, semuanya termakbul, tetapi dia lupa. Dia lupa apa? Dia lupa untuk menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang mak. Dan akhirnya yang menjadi korban, yang menjadi mangsa siapa? Emily. Umpama haruan makan anak, akhirnya Emily diperkosa. Maruah Emily diambil oleh bapa kandung dia sendiri. Dan apakah punca kenapa Emily menyeru balik roh bapa dia untuk pulang, untuk datang ke rumah tu? Semata-mata dia nak perhitungan. Emily ni nak jawapan daripada bapa dia sendiri. Kenapa bapa dia sanggup makan anak sendiri? Kenapa bapa dia sanggup nodai anak dia sendiri? Sedangkan Emily ni teramat sayang, teramat percaya kepada bapa dia. Jadi pengajaran yang teramat besar dalam kisah pada malam ni. Dan aku harap korang semua geng puaka tolonglah ambil pengajaran. Yang mana ada anak tu, jangan sesekali abaikan anak korang. Tak kisahlah apa sahaja yang anak korang cuba sampaikan dekat korang, cubalah dengar dulu, cubalah pertimbangkan. Janganlah terus tolak anak korang ke tepi, korang tetap dengan ego. Sebab akhirnya yang merugikan bukanlah anak korang, tetapi diri korang sendiri. Jadi aku harap korang terhibur dengan kisah pada malam ni. Penuh drama, penuh suspense, tetapi yang paling penting keseraman level pisang dan penuh keceriaan buat geng puaka semua. Jadi jangan lupa, insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang pada minggu hadapan, guys. Stay safe, stay healthy. Yeah. Tak perlu kau ucap, kau bukan terbaik buat diriku. Sedang kau coba menjadi. Saja je buang masa nak video ni panjang kan. Ada game puaka tanya, jam mana tu jam? Kan? Banyak pula yang tanya, jam mana Zaf? Jam yang asyik tunjuk 6.25 tu. Tu aku dah letak dah jam tu. Aku pun pelik lah. Ada juga yang nak tahu pasal jam tu. Pisang man. Nak habis dah ni. Dah nak habis dah. Saja panjangkan lagi. Nak aku nyanyi lagu apa lagi? Okey, sekejap aku fikir. Alright. Ada. Alright. Steady steady. Okey, standby semua.